Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Nita Jebi dari SMK Mukah Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nita binti Jebi dari SMK Mukah Sarawak. Okey, hari ini kita bersiaran dari dalam TV, okey? Tengok ni, warna purple, tudung cikgu pun warna purple ni. Sesuai sangat dengan tema kita hari ini. Okey, hari ini kita nak bincang lagi revisi SPM lagi, iaitu soalan percubaan SPM 2020 kertas 2 bahagian C. Okey, cikgu harap kamu boleh stay tune dengan cikgu sebab di akhir video ini nanti cikgu akan kongsikan tips bagaimana nak menjawab bahagian C dengan cemerlang atau dengan lebih baik lagi lah. Okey, kita tengok dulu soalan dia. Kita tengok soalan dulu, kita baca kes dulu. Sebab memandangkan ini adalah bahagian C memang kajian kes, kadang-kadang kita akan jumpa petikan yang banyak dan kadang-kadang kita akan jumpa petikan yang sedikit. Untuk soalan hari ini, petikan dia ada 2 muka surat. Ini yang pertama dan ada lagi yang sebelah nanti graf dengan sedikit petikan soalan. Okey, kita baca dulu sama-sama. Okey, Kia Bakery merupakan sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis kek, menyediakan tempahan kek untuk majlis tertentu dan perkhidmatan penghantaran kek kepada pelanggan. Kia Bakery dimiliki dan diurus sepenuhnya oleh Puan Rakiah. Beliau dibantu oleh 2 orang anak perempuannya dan 10 orang pekerja. Kia Bakery telah ditubuhkan dan didaftarkan pada 1 Disember 2018 dan seterusnya memulakan operasi perniagaan pada 1 Januari 2019. Pada peringkat awal penubuhannya, sumber pembiayaan Kia Bakery adalah pinjaman daripada Agensi Kerajaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun bernilai RM50,000. Jumlah jualan bagi pasaran kek menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2019 dengan jumlah jualan tahunan sebanyak RM362,000. Peningkatan ini mendorong kepada peningkatan aktiviti dan operasi perniagaan. Situasi ini menunjukkan satu trend persekitaran perniagaan yang memberangsangkan. Peningkatan aktiviti perniagaan juga membolehkan Kia Bakery menguasai share pasaran di daerah Kuala Terengganu berbanding pesaing-pesaingnya. Okey, sambung sebelah lagi. Ini sambungan kes dia. Okey, jualan ni macam carta lah, carta jualan tahunan produk dia Kia tadi. Dari Januari sampai Disember. Bila kita tengok graf ni dia meningkat saja kan. Kemudian share pasaran dia, Sarah Bakery 20%, Mira Bakery 30% dan Kia Bakery X%. Ini adalah rajah dia. Okey, disebabkan ni kita baca lagi sambungan dia. Okey, pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada awal tahun 2020 telah mendatangkan impak yang besar kepada ekonomi negara. Krisis ekonomi ini telah menyebabkan penurunan dalam pendapatan perniagaan Kia Bakery. Kia Bakery tidak mampu menanggung kos operasi yang tinggi. Oleh itu, Puan Rakiah terpaksa mengurangkan kos operasi dengan memberhentikan 8 orang pekerjanya. 8 orang pekerja diberhentikan. Kita share dari sini. 8 orang pekerja diberhentikan. Tengok kita guna pen ni. Memberhentikan 8 orang pekerja. Kemudian dia kata apa? Tidak mampu menanggung kos operasi yang tinggi. Okey, kita tengok soalan dia. Setelah kita membaca kes tadi, iaitu kes di muka surat pertama dan muka surat ini tadi. Okey, kita tengok soalan dia. Soalannya ada 5 soalan dan 2 sub soalan untuk kajian kes ini, iaitu soalan yang ke-10 dalam bahagian C.
Kertas 2. Okey, soalan A, 10A, jelaskan proses pendaftaran Kia Bakery. Okey, bila tengok proses pendaftaran, ini adalah bab 1 tingkatan 4 iaitu pemilikan perniagaan. 5 markah. Kita tengok dulu contoh jawapan. Cadangan jawapan 10A. Yang pertama, mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Ini proses yang pertama. Kemudian mengisi borang carian nama. Setelah itu mengisi borang A. Kemudian menghantar kepada pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kemudian membuat pembayaran, iaitu jika menggunakan nama sendiri, bayaran sebanyak RM30. Manakala jika menggunakan nama trade, sebanyak RM60. Apabila selesai pembayaran, maka fakta yang keenam, mendapatkan borang D atau sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Dan yang terakhir sekali, mendapat lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan atau PBT. Sekiranya langkah-langkah ini ada dalam jawapan anda, bolehlah markah boleh 5, iaitu markah penuh. Okey. Kita tengok soalan B1. Nyatakan sumber pembiayaan Kia Bakery. Okey, sumber pembiayaan ini adalah dalam tajuk tingkatan 5, iaitu sumber pembiayaan perniagaan. Kita tengok contoh jawapan untuk B1 ni, iaitu yang pertama jawapan dia, fakta yang pertama, sumber pembiayaan luaran, iaitu tadi kita tengok dia membuat pinjaman dengan tekun, iaitu agensi kerajaan. Jawapan ini dapat 1 markah. Okey, soalan B2 pula. Jelaskan sumber pembiayaan di B1. Dapat 3 markah. Kita jelaskan sahaja. Tengok contoh jawapan dia. Yang pertama, memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran. Biasanya peniaga kecil-kecilan lah. Kemudian jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Dia tidak bagi banyak sekali terus. Kemudian tidak dikenakan faedah. Pinjaman tekun bermula serendah RM500 sehingga RM50,000. Dan tempoh bayaran balik lebih singkat, iaitu antara sebulan hingga 5 tahun sahaja. Apabila terdapat fakta-fakta ini dalam jawapan anak-anak murid, maka dapatlah 3 markah penuh. Kita tengok soalan C pula. Apakah trend persekitaran yang dialami oleh perniagaan Kia Bakery? Ini 1 markah saja, iaitu kita cuma bagi tahu trend persekitaran yang dialami oleh perniagaan Kia tadi. Kita tengok contoh jawapan dia. Okey, iaitu trend persekitaran meningkat. Ini disebabkan kita tengok graf tadi, graf dia sentiasa meningkat. Oleh itu trend persekitaran dia adalah meningkat. Kemudian soalan C2. Jelaskan faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi trend perniagaan di C1. 4 markah. Ini dia nak faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi trend persekitaran. Okey, kita tengok contoh jawapannya. Faktor dalaman yang pertama, pekerja. Pekerja, huraian dia berkemahiran tinggi dalam meningkatkan daya pengeluaran. Selain pekerja, faktor dalaman juga adalah pengurusan, di mana pengurusan yang sistematik juga boleh meningkatkan trend perniagaan itu. Kemudian faktor luaran pula adalah ekonomi, di mana ekonomi yang berkembang pesat akan meningkatkan
trend perniagaan itu juga. Kita tengok soalan D pula. Kira share pasaran Kia Bakery bagi tahun 2019 dapat 2 markah. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Okey, share pasaran Kia Bakery tahun 2019. Okey, kita tengok di sini ya. Dan dia kata okey, 50% ni ialah share pasaran dia. Di mana perniagaan Kia tadi dia menguasai pasaran adalah 50%. Kalau kita tengok slide yang kedua tadi ya, kita tengok dalam kes yang kedua tadi. Kemudian jualan tahunan pada tahun 2019 dia adalah 362,000. Okey, jadi 50 ni 50 per 100 darab dengan 362,000 bersamaan dengan 181,000. Itu adalah share pasaran Kia tadi ya. Okey. Jadi bila ada jalan pengiraan dapatlah 4 markah. 4 markah penuh. Yang penting jalan kira ada. Bagi tahu dulu share pasaran Kia tadi adalah 50%. Kita tengok slide tadi ya. Slide mana tadi? Okey. Di sini dia cakap apa tadi? Di sini tak nampak dah. Okey. Ni kita tengok di sini. Ini adalah Kia Bakery tadi kan. 50% share dia kat situ. 50% share. 50% share. Okey, soalan yang terakhir sekali ialah jelaskan jenis pengangguran yang wujud dalam perniagaan Kia Bakery. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Okey, yang pertama fakta yang pertama ialah pengangguran kitaran, di mana ia berlaku apabila ekonomi meleset. Okey, kemudian Kia Bakery akan kehilangan sebahagian daripada pendapatan disebabkan oleh COVID-19 tadi. Di mana Kia Bakery juga tidak mampu membayar gaji pekerjanya. Oleh sebab itu, majikan atau puan rakyat sendiri terpaksa mengurangkan bilangan pekerja untuk mengurangkan kos pembayaran gaji pekerja. Okey, dapat 4 markah. Okey, apa lagi? Okey. Ni dah. Okey, next. Okey. Masa pertama awal sekali tadi, cikgu dah kata cikgu akan share tips. Nak tips tak? Okey, jom kita tengok apa tips untuk menjawab bahagian C kertas 2 SPM. Tengok tips dia yang pertama. Okey, yang pertama, baca dan fahamkan kes. Baca dulu kes tu sampai habis dan fahamkan. Kemudian kita baca soalan. Lepas baca soalan, baca kes kali kedua dan highlightkan bahagian berkaitan dengan soalan. Kemudian, kaitkan jawapan dengan kes yang diberikan. Murid perlu mengenal pasti sama ada soalan memerlukan fakta khusus atau fakta kes. Apa pula fakta khusus dan fakta kes ni? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Kemudian yang keenam, menulis dalam bentuk poin tetapi masih menulis dalam ayat yang lengkap. Maksudnya di sini ayat lengkap, contohnya Pak Abu
pergi berjalan dengan isterinya. Kalau ayat tak lengkap, kamu cakap Pak Abu berjalan. Itu tak lengkap. Dia kata ayat lengkap mestilah yang melebihi 4 patah perkataan. 4 patah perkataan. Perlu kemas dan tersusunlah ayat tu. Dan yang last sekali, kena doa dan tawakal. Bila semua ni kita dah buat, last sekali, kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang paling last sekali, doa dan tawakal. Itu yang paling penting sekali, sebab yang menentukan perancangan kita tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya mampu merancang dan Dia yang akan menentukan. Okey, yang tadi cikgu nak terangkan lagi adalah tentang fakta apa tadi? Fakta kes dengan fakta khusus. Ni fakta kes atau fakta khusus. Okey. Fakta khusus dia kata soalan tu dia merujuk kepada fakta khusus seperti yang ada dalam sukatan perniagaan yang kita belajar. Manakala fakta kes pula adalah adalah masalah atau isu yang dihadapi oleh pelaku atau organisasi seperti yang dinyatakan dalam kes. Maknanya soalan itu dia menyoal tentang kes dalam soalan atau dalam petikan itu. Boleh jelas ya murid-murid semua? Okey. Okey, sekian, terima kasih kerana melihat video cikgu ni sampai habis. Cikgu doakan anda semua berjaya dalam SPM nanti, dan yang paling penting sekali, teruskan usaha anda untuk mencapai keputusan yang cemerlang, dan cikgu sentiasa mendoakan anda semua berjaya walau di mana anda berada. Be positive and enjoy your life. Assalamualaikum. Bye.